والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا والمسلمين الأمين في الدارين آمين. Kitab al-Udhiyati, kitab tentang korban. Kita baca cara mazhab Syafi'i, dia kata korban ini hukum dia sunat. Dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkadah, sunat yang amat dituntut. Itu bagi kita. Sementara bagi Nabi SAW hukum dia wajib. Menurut satu hadis, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, aku diperintahkan untuk sembelih korban, ia sunat bagi kalian. Hadis kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaykum, ini diwajibkan ke atas aku sembelihan dan tidak wajib kepada kalian. Sunat pula nama dia, kalau dalam mazhab Syafi'i, jadi dia kata sunat kifayah. Sunat kifayah maksudnya kalaulah berbilang-bilang ahli keluarga, kalau seorang dah buat, maka sudah memadai daripada yang lain. Kalau keluarga tak ada, dia seorang saja, nama dia sunat ain, sunat yang disunatkan kepada diri seseorang. Jadi kita mengaji dalam bab fardu, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Sunat pun ada sunat kifayah, ada sunat ain. Dia tidak di sini bahasa dia udhiyah ni dia ambil daripada perkataan duha. Duha iaitu irtifa'u syams, meninggi matahari. Kerana ia disembelih pada waktu duha, jadi nak sembelih binatang korban ni mesti kena masuk waktu duha, kemudian kadar semayang raya dan khutbah yang ringkas baru masuk. Jadi sembelih korban ni dibenarkan bermula waktu duha, maka dari perkataan duha itulah diberi nama udhiyah. Ada bahasa udhiyah dan sebagainya, duha. Sebab itu nama raya haji dia punya Aidul Adha, hari raya korban. Di segi syarak, iaitu binatang yang disembelih, sama ada binatang itu unta atau lembu atau kambing, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya dan pada hari-hari tasyriq. Itu definisi korban menurut mazhab Syafi'i. Kita sembelih binatang korban, unta, lembu, kerbau, kambing biri-biri, kambing biasa. Rusa tak termasuk, tak boleh buat korban rusa walaupun dia besar macam kambing juga, kerana dia bukan al-an'am. Syarat nak sembelih korban mesti al-an'am, binatang yang berkaki empat, yang dipelihara, yang termasuk dalam binatang korban. Binatang apa lagi? Binatang yang berkaki empat tu. Jadi yang tu lah. Burung unta tak boleh, dia burung. Boya lagi tak boleh, korban boya kacau. Dulu orang dulu apa mengajak agama, tanya dia buat gajah boleh, kata gajah boleh. Gajah jadi binatang khas tertentu, bukan semua binatang, iaitu dikenali sebagai al-an'am. Dalam Quran ada nama suratul an'am, surah al-an'am. Al-an'am ni binatang yang berkaki empat, yang boleh kita gunakan untuk
sembelih korban bermula daripada unta diiringi oleh lembu. Kebau tu kira balik lembu lah. Juga seterusnya kambing ada juga kambing biasa ni dengan kacang ataupun kambing biri-biri. Untuk apa dia disembelih? Yang untuk mendekatkan diri pada Allah, ikhlas kerana Allah. Tujuan dia buat sembelih binatang ni nombor satu untuk mendekatkan diri pada Allah. Bila nak dekat diri pada Allah, kena ikut syarat-syarat yang ditetapkan. Binatang tak boleh sembarangan. Ayam tak boleh, binatang cacat tak boleh, binatang yang cacat yang mengurangkan daging dia tak boleh, mesti ikut peraturan dia. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Itu salah satu dalil yang digunakan. Fashalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu sembahyang kerana Tuhanmu, yang sembahyang raya haji, wanhar, dan sembelihlah korban. Nabi SAW sembelih binatang korban kibas. Binatang yang paling baik dagingnya ialah kibas, kabsyun. Dhaha bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Dua kibas yang putih, adapun kebanyakan yang berwarna putih yang bertanduk. Zabahahuma biyadihi. Nabi SAW sembelih sendiri. Wasamma, sebut nama Allah. Wa kabbara, dan bertakbir, Bismillahirrahmanirrahim, dan meletakkan kakinya di tengkuk anak. Jadi itu nama dia korban. Untuk apa kita sembelih? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syarat yang seterusnya, fi yaumin aid. Sembelihan itu dilakukan pada hari raya atau hari tasyrik. Tasyrik ada 3, macam raya itu 4 hari itu. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Itu saja waktu sembelihan. Nak sembelih bila? Siang boleh, malam boleh. Malam tu makruh. Yang tak kena 4. Cuma dibolehkan. Yang penting jangan bagi keluar daripada hari raya dan hari tasyrik. Ia tidak menjadi wajib kecuali kalau kita nazar. Dengan lafaz nazar, billahi alayya, kerana Allah wajib kepada aku sembelih binatang ini, korbankan binatang ini, udhiyah, untuk mengkorbankan binatang ini. Ataupun sebahagian ulama lagi dia kata, kalau kita sebut dia binatang ini aku nak jadikan korban. Kalau binatang kita khususkan dan kita ada nak buat korban, kambing ke, kerbau ke, duduk depan kita, orang tanya nak buat apa dengan kambing tu? Kambing itu saya nak buat korban raya akan datang. Menurut mazhab Syafi'i dalam sebahagian kitab, dia kata tak boleh makan dah, tak boleh jadi nazar. Walaupun dia bukan nazar, tetapi lafaz dia itu menjadikan dia di tempat nazar. Nak mengelak daripada jadi nazar, orang tanya, kita nak cerita ke orang, kambing yang ada depan kita, lembu yang ada depan kita, nak buat apa? Sebelum ni tak pernah tengok, dia kata, saya nak sembelih pada hari raya ini. Perkataan sembelih itu menyelamatkan daripada jadi nazar. Kerana sembelih ni umum, sama ada nak buat korban, ataupun nak buat kekah, ataupun sembelih nak jual, atau sembelih nak makan, terpulang. Jadi itu yang dibahaskan dalam sebahagian kitab Syafi'i, antaranya kitab Bajuri dan sebagainya. Jadi 2-3 syarat itu baru jadi korban. Seterusnya, disunatkan bagi orang yang nak melakukan korban agar tidak menanggalkan bulu-buluan di badannya sendiri dan tidak memotong kukunya sendiri ketika mula masuk 1 Zulhijjah. Jadi kita nak korban 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 14, hampir 14 lah, 10, 11, 12, 13. Sama ada kita nak buat raya pertama ke, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, ikut suka kita. Biasa orang buat raya kedua, mudah. Kita menang yang terbaik raya pertama. Raya pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh. Kita nak korban hari ke-10 atau hari ke-11 atau hari ke-12, hari ke-13. Yang jelasnya, daripada 1 hari bulan sampai hari kita sembelih lembu kambing itu, disunatkan membiarkan bulu-buluan di badan kita jangan dipotong, dan kuku kita jangan dipotong. Kalau potong sebelum masuk bulan Zulhijjah. 30 Zulqa'dah potong kuku dan bulu-buluan. Disunatkan, bukan wajib.
disunatkan saja. Bagi orang yang nak buat korban pada tahun itu, itu yang pertama di antara perkara yang disunatkan. Yusannu, dan disunatkan bagi orang yang nak buat korban, jangan menanggalkan bulu-buluan di badannya dan jangan memotong kukunya apabila masuk 1 hari bulan Zulhijjah sampai kepada dia selesai melakukan korban. Selesai sembelih lah, baru dia boleh. Kalau dia buat juga tak dosa, sunat saja, cuma makruh. Dan sunat dia sembelih sendiri. Kalau dia ada lelaki, ini mengaji nak buat tak boleh. Saya orang tak boleh. Ustaz abang kat orang pandai pun dia tak boleh. Dan kita kata betul, kalau kita boleh sembelih sendiri, orang lelaki sembelih sendiri. Kalau tak boleh, sunat juga kita hadir melihat binatang tu sembelih. Jadi orang buat korban ni 3 jenis. Ada yang dia sembelih sendiri, ada dia suruh orang sembelih, dia pergi tengok. Ada orang dia pergi bagi duit, sembelih pun tak, tengok pun tak. Sembelih di Kamboja mana pergi tengok je. Ataupun dia buat di kampung dia tak apa, yang penting cuma dia tak dapat pahala, tidak hadir. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat pahala lebih kalau kita buat korban, kita tak pergi sembelih, kita hadir melihat sembelihan itu dilakukan. Sunat kita melihat sembelihan itu, kerana Nabi SAW bersabda kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu bi awwal qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubiki. Hadis Imam Hakim. Hendaklah kamu bangun menuju kepada binatang korban kamu, maka saksikanlah dia. Sesungguhnya darah, titisan darah yang pertama yang terbit daripada binatang korban itu, menitik daripada binatang korban itu, menyebabkan diampunkan bagimu dosa-dosamu yang terdahulu. Itu di antara perkara sunat. Binatang yang nak buat korban tidak boleh melainkan unta atau lembu atau kambing. Umur unta 5 tahun ke atas, yang tu tak ada tempat lidah. Lembu atau kambing biasa 2 tahun ke atas, 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Cukup 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Sementara kambing bak dan kambing biri-biri ni setahun masuk yang kedua, masuk tahun kedua. Boleh binatang itu jantan atau betina atau yang dikasih. Lembu yang dikasih dari umur air boleh. Unta, lembu, kerbau dibahagikan 7 tumpuk. Boleh untuk 7 orang atau sebahagian 2 tumpuk dan sebagainya, dan dibahagikan boleh untuk 7 orang. Sementara kambing untuk seorang saja. Yang paling baik unta, lembu, kemudian kambing biri-biri, kemudian kambing biasa. Kambing biri-biri ni lebih baik daripada kambing biasa. Kenapa? Kerana daging dia lebih baik daripada daging kambing biasa. Jarang jumpa orang makan kambing biri-biri, keluar kambing biri-biri. Dalam kebau dengan lembu lah. Daging yang kebau tu lebih baik daripada daging lembu. Tapi keluar jarang ada. Kalau ada orang tak apa makan kebau tak nak makan. Tapi dari segi kedudukan dia ada lebih baik. Itik dengan ayam, baik itik lagi. Ada susunan-susunan dia. Tapi itik dengan ayam tak berkorban, cuma di situ susunan binatang. Dalam hadis tentang sembahyang Jumaat disebutkan, siapa yang di masa pertama dapat pahala seumpama mengorbankan seekor unta, masa kedua lebih, dan seterusnya sampai kepada ayam. Last kali keluar ayam. Siapa yang pi ketika khatib dah mula baca khutbah, tak dapat di mana yang janjikan itu. Pada hadis itu disebutkan ada riwayat ada itik, ada riwayat kita tak ada. Hadis itu didahulukan kepada ayam. Itu dalam bab binatang yang dapat pahala umpama mengorbankan binatang yang disebutkan dalam bab sembahyang Jumaat. Syarat binatang korban selamat daripada kecacatan yang mengurangkan dagingnya. Selamat daripada
kecacatan yang mengurangkan dagingnya. Jadi kalau kambing tu tanduk dia patah, bau kan lembu lah, tanduk dia tak ada patah, itu tak kurang daging. Tanduk orang tak makan. Jadi syarat yang pertama, jadi umur, yang kedua, tidak boleh binatang itu mempunyai kecacatan yang boleh mengurangkan dagingnya. Maka tidak harus binatang yang kurus, kambing yang kurus, atau majnun lah, gila. Binatang ada gila je, dia pergi tempat apa panah rumput, dia gila tak makan pun, makan sikit, makannya kurus juga. Yang terpotong sebahagian telinganya tak boleh juga. Siapa tak boleh? Kerana telinga kambing dimakan. Siapa makan? Orang Arab, orang Melayu tak tahu makan juga. Telinga dia tak ada separuh, sebahagian tak boleh. Kambing yang tempang, zatu arajin, tak boleh juga. Kambing yang buta, buta dua belah mata atau buta sebelah mata. Kenapa kambing tempang tak boleh? Sebab kalau kambing tu banyak ekor, dia tempang, nak pergi makan orang lepas, nak pergi makan rumput, menang atas tempang, dia lepas belakang. Tak boleh kambing yang tempang. Kambing yang sakit, kambing yang jarak bayin, yang ada korak yang jelas, kambing yang kena penyakit kulit, kambing berada agaknya tu. Jadi kambing-kambing yang punya penyakit yang tempang dan sebagainya itu tak boleh, kerana dia boleh mencacatkan daging yang nak dimakan. Cuma dia kata kalaulah sekadar ketiadaan tanduk, tak apa. Ataupun telinga dia pecah, terbelah, tak apa. Telinga dia berlubang sikit, tak apa. Masuknya waktu korban apabila matahari naik sekadar waktu duha, waktu dan kadar berlalunya rakaat, 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas, dan berakhir apabila berakhirnya hari tasyriq. Hari tasyriq yang 13 hari bulan. Kemudian barang siapa yang bernazar binatang yang tertentu, dia wajib menyembelih binatang itu pada waktu yang disebutkan tadi, pada waktu raya dan tasyrik tadi. Contoh dia kata lillahi alaihi an udhhiya bihadhi, kerana Allah wajib ke atas aku mengorbankan lembu ini ataupun kambing ini. Ataupun dia kata ja'altuha udhhiyatan, aku telah jadikan lembu ini ataupun kambing ini sebagai binatang korban. Ataupun dia kata hadhihi udhhiyah, ini adalah binatang korban. Ataupun dia kata alayya an udhhiya biha, wajib ke atas aku mengorbankan binatang ini. Terus kalau dia niat, jadi lafaz, dia tentu dah binatang tu jadilah. Kalau binatang itu mati sendiri tanpa kecuaian dah, tentu dah binatang yang aku nak sembelih tiba-tiba mati, dia sebut dengan lafaznya binatang yang aku nak jadikan korban, betul mati sebelum raya, maka dia tak perlu menggantikannya kalau kematian binatang itu tanpa kecuaian dia, mati dengan sendiri. Kalau mati dengan sebab perbuatan dia, wajib dia beli yang lain dengan harga yang sama dan menyembelihkan pada hari raya atau hari tasyrik tadi. Disyaratkan niat ketika sembelihan. Kalau dia tak menentukan, kalau dia wakil kepada orang sembelih, yang banyak orang buat sembelih ni, dia wakil orang, dia niat ketika memberikan wakil tu, atau ketika wakil itu menyembelih. Ketika dia wakil ke orang tu,
bagi duit tu dia niat korban dia. Kalau sekiranya korban itu korban sunat, korban wajib dia tak boleh makan langsung, bukan dekat dia, orang yang di bawah tanggungan dia tak boleh makan, bini dia tak boleh makan, anak dia tak boleh makan. Kalau dia makan juga dia kena daging lain, dia dapat daging korban dia. Daging korban dia nazar tadi, wajib dia tak boleh makan. Sekiranya daging yang dikorbankan itu korban sunat, kebanyakan orang dia buat korban sunat, maka dia boleh makan sebahagian daripada, yang terbaiknya dia makan sebahagian daripada daging korban itu. Jadi kalau daging sunat boleh dia nak ambil semua puang bagi dia ambil sebahagian. Sebahagian tu kalau yang paling baik dia ambil hati, kerana Nabi SAW makan hati binatang korban. Baginda fil Baihaqi annahu SAW kana ya'kulu min kabidi udhiyatihi. Nabi SAW bila makan daging daripada binatang korban, baginda makan hati binatang tu, hati kambing, hati lembu, hati unta kalau kita sembelih. Itu yang terbaik. Dan bagi lagi kita sedekah sunat makan hati binatang yang kita buat korban tadi. Dan boleh kita bagi makan kepada orang kaya. Ada sebahagian kita ambil, kita ambil 1/3 untuk kita, 1/3 untuk orang fakir miskin, 1/3 untuk orang kaya. Boleh juga. Maksudnya sebahagian kita sedekah kepada orang miskin, sebahagian kita hadiahkan kepada orang kaya. Pendapat yang terkuat menyatakan wajib sedekah sebahagiannya. Dalam syarah kata secara mentah. Maksudnya ada orang dia nak buat korban, dia tak mau bagi mentah-mentah, dia nak buat kenduri bulan kawah depan dia orang makan kenduri. Contoh dia buat korban hari Jumaat, lepas main Jumaat orang makan, dia sembelih seekor lembu ataupun dia sembelih seekor kambing, dia masak satu kawah, nak jamu orang makan. Dia nak makan, anak bini dia nak makan dengan orang main masjid, lelaki dan perempuan main sebelum Jumaat, lelaki main lepas Jumaat. Satu ekor kambing, satu ekor lembu tu dia masak ke semua 100%. Tak boleh. Mesti ada sebahagian kecil daripada daging korban itu disedekahkan kepada fakir miskin secara mentah. Bagi lagi masak, tak apa, jangan 100% masak. Ambil sekilo ke, tengah kilo ke, seketui ke, walau juz'an yasiran, walaupun sedikit. Wajib bersedekah, mana kita bagi kat fakir miskin lah. Sebahagian daripada daging korban itu nayyi'an secara mentah. Pasal apa bagi cara mentah? Pasal orang yang terima tu bila dapat cara mentah, ikut suka dia, nak makan pun dia masak, tak makan dia nak jual, boleh jual. Kalau dia nak masak, jual masak, tak semacam dengan jual mentah. Untuk dia guna, sebab dia nak menjual tu lainnya, ikut suka dia. Itu di antara. Jadi tak memada kita masak 100% kita panggil fakir miskin yang makan 100%. Tak boleh. Mesti ada sebahagian kecil daripada binatang daging korban itu disedekahkan secara mentah. Wal asahhu wujub at-tasadduq bi ba'dihha. Menurut pendapat yang terkuat, yang paling asah, yang wajib bersedekah sebahagiannya walau juz'an yasiran min lahmiha, walaupun sebahagian kecil daripada dagingnya kepada fakir miskin. Washtaratul lahmu an yakuna nadiyan. Hendaklah daging yang sedekahkan itu mentah. Wal afdalu bi kulliha. Yang terbaik sekali sedekah semua sekali. Seekor kambing bagi semua seekor kambing. Seekor lembu satu tumpuk kita ambil, dua tumpuk kita ambil, 7 tumpuk kita ambil seorang. Kita sedekah semua sekali illa luqaman yatabarraku bi akliha, melainkan beberapa suapan yang kita ambil berkat. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita sembelih satu tumpuk, kita dapat 10 kilo, kita bagi ke orang 9 kilo setengah, kita ambil tengah kilo lah. 9 kilo 3/4, kita ambil suku kilo lah.
beberapa suapan yang kita ambil untuk ambil berkat, baki lagi semua kita suka, itu yang terbaik. Dua qaman, melainkan satu suapan atau dua suapan ataupun tiga suapan atau beberapa suapan yang diambil berkat dengan memakannya kerana beramal dengan Quran. Quran kata fakulu minha, makanlah kamu sebahagian daripadanya, wa at'imul ba'is al-faqir, ayat 28 surah Al-Hajj, bagi makan kepada orang yang terlalu fakir. Dan mengikut hadis. Tidak harus memindahkan daging korban daripada negerinya, itu dalam syarah. Maksudnya kalau kita nak korban di luar, nak kena buat kaki ke sana, kita sembelih sini, buat pergi sana, tak apa sesuai. Jadi kalau kita sembelih ni, kita bagi kat orang di sini dan sini. Al-afdalu, dan bersedekah kulitnya atau ambil manfaat dari kulitnya. Kalau korban sunat, boleh kita sedekah kulit dan boleh kita ambil manfaat sendiri. Sementara korban wajib, sedekah ke semua. Waladul wajib yudbah. Tidak boleh buat korban untuk orang lain tanpa izinnya. Kita nak tolong buat korban ke kawan kita, dia tak tahu apa pun, kita sembelih korban dengan niat korban ni pahala untuk si fulan yang kawan karib kita, dia tak tahu apa, tanpa izin dia, tanpa bagi tahu pada dia, tak boleh. Tidak terjadi korban dan bagi orang lain yang masih hidup tanpa izinnya kerana ia merupakan ibadat. Dan tidak boleh buat korban untuk orang mati. Pendapat yang pertama, pendapat yang pertama adalah Syafi'i. Ada orang dah mati, kita buat korban atas nama dia, tak boleh, kecuali kalau dia berwasiat. Kita kalau aku mati ni tahun ni, raya tu ni buat korban, itu mati semua. Kita buat atas dasar dia berwasiat kepada kita. Bila kita buat atas dasar dia berwasiat kepada kita, kita tak dimakan juga. Kita tolong wakil tadi, anak orang bawah tangan kita dimakan juga. Sebab kita yang beli izin untuk orang mati tak boleh lah, seperti mana wajib tadi. Jadi tak boleh buat korban untuk orang mati kalau orang mati itu tidak berwasiat dengannya. Kalau dia berwasiat, harus kita buat korban untuk dia. Kerana dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi, Baihaqi dan Hakim, bahawasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah buat korban kabsyain an-nafsi, 2 ekor kibas untuk diri dan 2 ekor kibas untuk Nabi SAW. Dan Sayyidina Ali berkata, Inna Rasulullah SAW amarani an udahi anhu fa ana udahi anhu abada. Nabi SAW suruh aku korban untuk baginda, maka aku buat korban untuk baginda selama-lamanya. Dia boleh buat korban itu wasiat. Habislah buat korban. Ada soalan? Payah buat korban mah, jarang orang mengajar. Apa dia? Hikmah dia lagi tak apa. Memang sunat dari dulu. Dia macam orang nak ihram lah, macam ihram haji kan. Ihram haji tak dipotong terus, melainkan setelah tahallul. Makruh buat semikian. Kerana Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil-hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Hadis Imam Muslim kan, apabila kalian melihat anak bulan Dzulhijjah, maksudnya 1 bulan, dan berkehendak salah seorang daripada kalian untuk melakukan korban, maka hendaklah ia menahan diri daripada menggugurkan rambut, bulu-buluan dan kuku-kukunya. Hadis Imam Muslim riwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, sama sahaja bulu-buluan yang ada di badannya, sama ada bulu di kepalanya, di janggutnya, misainya, bulu ketiaknya, bulu ari-arinya dan lainnya, bahkan seluruh juzuk daripada badannya
tidak boleh ditanggalkan, maksudnya makruh. Jadi macam haji kita haram gugur. Jadi setelah selesai haji kita tahallul, kita pun menggugurkan buluan yang ada di tubuh badan kita setelah haji. Kita sunat pergi dalam keadaan haji itu dalam keadaan asy'asa aghbar, dalam keadaan tak terurus rambut kita, serabut, dalam keadaan berdebu, baju kain kita, baju putih, kain putih yang kita pakai dalam itu dalam keadaan berlemah. Sebab itu orang duduk dalam ihram umrah, ihram haji yang ini, haji ifrad, seminggu 10 hari berlemah, berdebu, dan rambut dia tak terurus, dia tak boleh nak gosok kuat. Kalau gosok kuat, buruh rambut, kena banyak dam, 3 watt ke atas sekaligus sekok kambing. Kalau 1 watt, 1 cupok. Walaupun gugur tu tanpa tak sengaja, dengan perbuatan dia saja terus kena. Kalau gugur jatuh sendiri tak apa, tapi dengan perbuatan dia mandi, dia gosok, dia kata dia garu kuat, tengok-tengok keluar rambut. Walaupun tak sengaja, kalau sengaja berdosa, kena banyak dam. Kalau tak sengaja tak berdosa tapi kena banyak dam. Pasal berlaku dengan perbuatan dia sendiri. Walaupun sengaja pun kena banyak, tak sengaja pun kena banyak. Itu dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Lepas kita tahallul, baru kita lepas kita buat ibadat, iaitu tawaf, sa'i dan sebagainya, kita cukupkan melontak dan sebagainya, baru kita bertahallul. Maka lepas tahallul tu kita dah boleh menanggalkan rambut dan boleh kembali kepada keadaan biasa. Jadi orang yang nak buat korban pun, dia nak buat satu korban sama dengan orang di Mekah. Di Mekah orang sembelih binatang, ataupun di Mekah orang tawaf, orang wukuf, tawaf dan sebagainya. Mereka tu sembelih, potong rambut mereka setelah selesai wukuf dan sebagainya. Kita di sini tumpang korban sama dengan mereka, tak sembang buat ibadat. Jadi kita potong rambut kita tu setelah selesai binatang korban itu dikorbankan. Okay. Pak, apa binatang yang kalau cacat azali itu boleh buat korban? Saya kan boleh cacat lah. Tak boleh. Kena pilih saya tak cacat. Walaupun dia lahir-lahir dah cacat lah. Tak boleh. Kalau kita nak bagi ke orang ni, kita kena bagi yang elok. Dalam hadis kata, sebelum darah korban itu turun ke muka bumi, ia diterima oleh Allah. Ada hadis sebut semikian. Jadi juga ni buat korban. Ma'amila adamiyun min amali yawmin nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan seseorang daripada amalan pada hari raya yang Allah suka daripada menumpahkan darah. Dan sesungguhnya ia datang pada hari kiamat fi qarshi bi qurunha wa ash'arat. Wa inna dam la yaqa'u min Allah bi makan qabla yaqa' min al-ard. Sesungguhnya darah itu diterima oleh Allah sebelum ianya jatuh ke bumi. Fatibu biha nafsa. Maka hendaklah kamu berlapang dada, bergembira. Lapang dada, jangan merasa rugi bila kamu buat korban, kerana sebelum fakir miskin terima, Allah Ta'ala terima dulu. Jadi kita bermuamalah dengan Allah sebelum muamalah dengan fakir miskin yang terima daging kita. Jadi kita nak bagi ke Allah Ta'ala, bagi yang elok. Dengan hati, kalau boleh ambil yang sihat, ambil yang gemuk, ambil yang mahal. Ini bayar cari. Kita kata, tuan naik dah 550 dan tumpuk. Tuan lepas 400, 300 kita dah nak berkorban, cari yang murah. Kadang-kadang mahal, kawan buat kena itu balas lebih tu lah. Dia kata beli rempah RM50, beli RM1. Kita bayar ni, kadang-kadang kita komplain. Rasulullah kata, bila kamu buat korban, fatibu biha nafsa. Naklah kamu tibu makna tayyib, baguskan jiwa kamu. Maksudnya kamu jangan rasa ketekut, sebab Allah Ta'ala terima kalau sebelum orang terima. Jadi korban yang kamu buat tadi. Dalam riwayat yang lain, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Korban yang kita buat, setiap satu bulu binatang itu satu pahala. Sehelai bulu kambing yang ada di badan kambing itu, terdapat satu pahala. Bulu kambing di badan dia tak terbilang.
Tak tahu banyak mana. Banyak tu lah pahala di depan. Itu satu riwayat yang lain. Ia adalah sunnah Nabi Ibrahim dan sebagainya. Habis ya? Ustaz ada kebenaran dari korban nazar tadi. Ya. Ada cara tak kita boleh makan? Tak tahu nak kata. Macam dia pakat kawan dia. Pakat tak boleh Ini beli Oh, kita bagi lagi tu mungkin tukar kalau kita boleh. kalau jadi hak dia, bagi kita tanpa kita minta tu tak boleh. Kita pakai dia, aku bagi bagi bukan. Itu dan tukar kita boleh tak apa. Jadi hak dia lah, aku suka dia. Pakai dia. Seperti Ustaz yang kadang-kadang masa kita nak sembel tu, kita takbir raya. Itu Takbir itu bukan takbir ada, tapi bukan takbir raya. Allah alam ada dalam tapi orang tu buat kan. Dia sebut dengan kita ni kalau nak apa? Nak sembelih tu baca bismillah, baca Allahu akbar. Dan tu kan saya cari tu ambil kemana Allah alam. Sebut kat takbir. Kalau takbir raya ni, raya haji, takbir dia hanya mengiringi semayang. Semayang fardu, semayang sunat, semayang mayat. Cuma kita ada setengah orang tua dia halusi dalam bab takbir raya ni. Kalau takbir raya tu raya puasa, dia kata elok kita wirid dulu. Habis wirid baca doa, lepas tu baru takbir. Pasal raya puasa ni takbir mursal namanya, bukan mengiringi semayang tapi terusan. Kalau takbir raya haji, bagi salam terus takbir. Termasuk semayang raya sebelum baca khutbah takbir. Untuk raya puasa bagi salam tak ada lah, pasal takbir raya puasa berakhir dengan takbiratul ihram semayang raya. Tapi semayang raya haji kita takbir 3 jenis semayang: fardu, sunat, mayat. 3 semayang ni bagi salam terus takbir. Sunat. Takbir tu ada memang ada setengah tempat. Kata ulama Syafi'iyah, disunatkan ketika sembelih itu baca bismillah, selawat, menghadap qiblat, binatang yang nak disembelih tadi, takbir sebelum baca bismillah tersimpan dan doa supaya Allah Ta'ala terima. Allahumma hadhi minka wa ilaika, ya Allah binatang ini daripada engkau dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada engkau. Taqabbal min fulan, taqabbal min ya Allah, taqabbal min ya. Yang takbir tu yang kita cari insyaAllah, dan orang tua kepada penampilannya. Allahu a'lam. Jadi satu, sebahagian kita mazhab Syafi'i kata jangan binatang korban ni tak dibagi kepada jadi jamu orang bukan Islam. Dan kita mazhab Syafi'i ni kita mazhab Badrin lah, mazhab Badrin. Bahkan sebenarnya kita kata kita terima itu kita jamu orang tak ada juga. Kita niat muhtaj. Yang kita nak kena ingat tentang nazak nazak tu kita tak makan. Kita setengah orang dia nazak. Kalau saya bernazak, dia kata kalau dia lega sakit, dia nak sembelih kambing, nak jamu orang makan kambing, buat kambing kambing kat orang. Kalau kita nak makan sendiri tu tak ada nazak, orang makan yang sekong tu lah. Tapi kalau dia kata nak jamu orang kambing sebab sakit dia lama, tiba-tiba sembuh, dia nazak sedikit dengan lafaz nazak, tapi dengan lafaz yang digunakan ketika nazak, masa sihat betul, kambing yang dia sembelih nazak tu dia tak boleh makan. Bini dia tak boleh makan, tak boleh makan. Orang yang di bawah tabungan dia tak boleh makan dengan dia. Tiba-tiba dia pun makan juga, tak tahu, baru tahu lah. Ketika itu dia kena beli kadar yang dia makan bagi kepada fakir miskin. Sekong kambing dia buat, dia makan 2 kilo, dia anak dia, bini dia tak tahu, lepas tahu oh 2 kilo telan, beli 2 kilo daging kambing, sedekah kepada fakir miskin, ganti balik yang dia makan balik, silap dia makan balik. Itu dalam kitab terkenal ada sebut.
Allah Alam. Cuba. Hah? Coba. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.